Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Kang Yen dan nombor matrik saya adalah 277812. Saya ingin membentangkan pendahuluan kumpulan kami. COVID-19 adalah sesuatu virus yang dikenakan pada akhir tahun 2019. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan bahawa ia adalah sejenis bernama coronavirus, iaitu COVID-19 berasal dari kelawar. COVID-19 menyebabkan Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham membuat keputusan dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh negeri. Dengan ini, menyebabkan kebanyakan kedai tidak boleh buka dan secara langsung menyebabkan ekonomi negara terjejas. Oleh itu, kumpulan kami ingin membincangkan topik iaitu kesan negatif COVID-19 kepada mikroekonomi Malaysia dan langkah menyelesaikan kesan tersebut. Penularan wabak COVID-19 telah memberikan kesan terhadap sektor pertanian seperti penutupan pasar-pasar awam. Pemandu lori dan penjual sayur sanggup menghentikan operasi perniagaan dan perkhidmatan mereka untuk tidak menyulitkan lagi sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Selain itu, ini membawa kepada kerugian dan kemerosotan ekonomi bidang pertanian oleh kerana penurunan permintaan terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, pembuangan beratus-ratusan tan sayur-sayuran, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dapat disimpan lama. Kami juga mendapati hanya 50% hasil pengeluaran pertanian yang dapat dikeluarkan. Dalam kajian ini juga, 70% pekerja sektor pertanian turut terjejas. Antara langkah yang dapat dijalankan untuk mengatasi isu ini ialah pihak kerajaan menyediakan pelbagai jenis program atau aktiviti tambahan pendapatan seperti program latihan kemahiran kerja, program keusahawanan KPLB oleh KPLB. Program-program ini merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar yang terjejas. Selain itu juga kerajaan boleh meningkatkan celik IT untuk membuka mata golongan ini berkaitan cara pemasaran secara atas talian. Selain itu juga, COVID-19 ini memberikan kesan terhadap peternakan seperti peternakan telur ayam yang turut terjejas. Penternak mengalami kerugian sehingga jutaan ringgit oleh kerana pengurangan permintaan telur ayam. Selain itu juga peningkatan harga dedak iaitu makanan ternakan. Berlaku juga lambakan telur ayam dalam pasaran tempatan. Penternak kecil terpaksa menggulung tikar kerana kekurangan modal. Selain itu, turut memberikan kesan kepada peternakan lembu. Pemilik ternakan mengalami kerugian yang tinggi oleh kerana mereka terpaksa membatalkan tempahan yang telah ditempah oleh pelanggan kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang mengahadkan berlakunya majlis-majlis keramaian. Selain itu, langkah yang dapat diambil ialah mengurangkan pengeluaran telur ayam. Pengurangan pengeluaran ini boleh dilakukan selama tempoh 2 hingga 3 bulan untuk mengurangkan kerugian terhadap pengeluaran telur ayam. Kerajaan juga boleh meminta rakyat untuk makan lebih banyak telur ayam bagi mengatasi isu ini. Selain itu, pemberian dana khas kepada Persatuan Peladang dan Kawasan dan Persatuan Nelayan Kawasan sebanyak 100,000 hingga ke 200,000 bagi memastikan kecukupan bekalan makanan. Dana jaminan bekalan yang berjumlah 1 bilion juga bertujuan untuk menyalurkan pelbagai jenis bantuan terhadap petani dan golongan yang terjejas. Kesan COVID-19 kepada antara kesan yang menjejaskan industri kecil dan sederhana ekoran daripada COVID-19 adalah penutupan premis-premis perniagaan. Premis-premis perniagaan seperti kraftangan tidak dapat dijalankan kerana tiada pelanggan. Mereka terpaksa menutup premis-premis mereka. Yang kedua, kesukaran untuk mendapatkan pasaran. Hal ini kerana mereka kebanyakan berasal daripada luar bandar dan pasaran sangat terhad. Yang ketiga ialah kadar pengangguran yang tinggi berlaku akibat daripada
penutupan premis perniagaan, pengangguran yang tinggi berlaku. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan tersebut. Antaranya ialah mengukuhkan peranan pihak kerajaan dan swasta. Pihak kerajaan dan swasta perlu memberi bimbingan, nasihat ataupun menyediakan dari segi kewangan. Yang kedua ialah meluaskan penggunaan digital. Yang ketiga, memperkasakan penjenamaan produk. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Noor. Nombor matrik saya 280418. Saya akan berkongsi kepada rakan-rakan iaitu mengenai kesan COVID-19 terhadap sektor aquaculture dan pembinaan. Dalam pandemik COVID-19 ini, sektor aquaculture ini telah menghadapi cabaran, iaitu yang pertama adalah kekurangan permintaan, di mana ketika pandemik ini berlaku, kerajaan telah melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, sektor aquaculture ini tidak mampu menghantar sumber hasil mereka kepada penghotelan dan restoran, di mana ketika PKP dilaksanakan, restoran dan penghotelan mereka ditutup. Hal ini menyebabkan permintaan di dalam aquaculture ini menjadi berkurang. Yang kedua adalah kesukaran untuk mendapatkan benih-benih, di mana benih-benih ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kualiti ikan tersebut. Yang ketiga, bilangan pekerja terpaksa dikurangkan. Hal ini disebabkan di mana permintaan dalam sumber ini berkurang, menyebabkan pengusaha mengalami kerugian, iaitu mereka tidak dapat lagi menampung gaji pekerja yang sedia ada. Oleh itu, mengikut Jabatan Perikanan Malaysia telah menyatakan bahawa sebanyak 33% pekerja dalam sektor ini dikurangkan. Dan akhir sekali adalah bilangan jam bekerja dikurangkan, di mana daripada 8 jam kepada 4 jam. Hal ini telah dinyatakan dalam Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu sebanyak 33% jam kerja terpaksa dikurangkan. Sektor pembinaan. Sektor pembinaan ini menghadapi cabaran ketika wabak COVID-19 ini. Mereka perlu menanggung kerugian yang besar, iaitu sebanyak 11.6 bilion. Di mana ketika menanggung kerugian yang besar itu, mereka juga terpaksa mengurangkan kadar upah bagi buruh-buruh dalam pembinaan ini, iaitu sebanyak 30% yang bersamaan RM3.3 bilion. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran yang dihadapi bagi sektor aquaculture dan pembinaan. Yang pertama adalah kerajaan membenarkan sektor ekonomi untuk menjalankan aktiviti, di mana kerajaan tidak melaksanakan lagi Perintah Kawalan Pergerakan, hanya melaksanakan Perintah Kawalan Bersasar, di mana kerajaan akan menghadkan aktiviti pergerakan bagi tempat yang berisiko tinggi untuk penularan COVID-19 ini. Namun begitu, semua sektor ekonomi ini perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kerajaan telah mencadangkan untuk membelanjakan wang dalam program reskilling dan upskilling ini, di mana program ini telah memberi bantuan kepada buruh-buruh yang menganggur, buruh-buruh yang hilang pekerjaan, untuk meningkatkan skill mereka dalam dunia IT. Kerana negara Malaysia telah menuju ke arah industri 4.0. Yang ketiga, di mana keadaan ini adalah sesuai bagi sektor aquaculture, di mana mereka boleh menggunakan media massa untuk mempromosikan ikan-ikan mereka, seperti mereka boleh promosi di media massa seperti Facebook, Instagram
dan WhatsApp. Hal ini dapat meningkatkan permintaan dalam sektor agrikultur. Semangat nasionalisme ini telah menyemarak dalam masyarakat Malaysia ketika penularan COVID-19 ini. Antaranya adalah masyarakat Malaysia dapat bermesra antara satu sama lain, tidak kira kaum dan bangsa. Hal ini kita boleh lihat di mana jiran-jiran akan sentiasa bertanyakan khabar dan kesihatan terhadap jiran masing-masing bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini merebak. Yang kedua adalah bersatu padu dalam mengekalkan penjarakan fizikal dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Hal ini boleh dilihat di mana ketika membeli belah di pasaraya, di mana semua kaum, semua bangsa bersatu padu dalam menjarakkan fizikal mereka dalam membayar wang, dalam memasuki mall supaya dapat memutuskan penularan COVID-19 ini. Akhir sekali adalah memupuk semangat keprihatinan antara satu sama lain, di mana masyarakat akan menasihati antara satu sama lain, tidak kira kaum dan bangsa serta agama, untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan dan sentiasa menjalankan penjarakan fizikal. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Tan Hui Hui akan membentangkan Malaysia telah mengalami kerugian apabila Perintah Kawalan Pergerakan. Kerugian lebih kurang 45 bilion. Pelancong antarabangsa menganggarkan kerugian melebihi 31 bilion dan pelancong domestik melebihi 13 bilion. Yang kedua ialah permintaan perhotelan dalam sektor penginapan terjejas. 240 buah hotel daripada 1,200 buah hotel telah menutup operasi. Terdapat juga 6,000 kaki tangan terpaksa diberhentikan kerja dan diberi cuti tanpa gaji. Yang seterusnya, permintaan perjalanan ke luar negara dan pelancongan domestik berkurang, terutamanya cuti umum dan cuti persekolahan. Perbelanjaan pelancong antarabangsa juga telah menurun sebanyak 8.9 bilion antara tahun 2019 dan tahun 2020. Yang terakhir, keuntungan Malaysia berkurang, terutamanya penerimaan wang dari luar negara. Malaysia didatangi oleh pelancong Cina sebelum pandemik COVID-19. Pelancong asing dilarang memasuki Malaysia telah menyebabkan pendapatan negara terjejas. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh industri pelancongan iaitu sempena kempen cuti-cuti Malaysia khas pakej beristimewa penjawat awam yang diadakan oleh Tourism Malaysia, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam. Terdapat 11 agensi pelancongan iaitu hotel bertaraf 4 dan 5 bintang telah menawarkan 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam pakej pelancongan. Ini dapat memupuk semangat nasionalisme tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah bantuan kerajaan dalam kalangan cuti dalam negeri dan negara. Rakyat dapat menampung perbelanjaan semasa melancong. Rakyat mengenali adat dan budaya yang berbilang kaum di Malaysia seperti bangsa Melayu, Cina dan India. Rakyat juga berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Seterusnya, penganjuran pengguna pakej pelancong dalam talian. Pengusaha pelancong menjual pakej percutian untuk meningkatkan pelancong dalam negeri. Sebagai contoh, pelancong Pulau Langkawi telah meningkat apabila dimenangkan pergerakan rentas negeri. Rakyat Malaysia berminat untuk melihat kecantikan negara Malaysia dan meningkatkan semangat nasionalisme. Yang terakhir ialah kerjasama dengan negara lain. Malaysia dan Indonesia bekerjasama untuk memulihkan industri pelancongan semasa keadaan selamat untuk perjalanan antarabangsa. Malaysia juga bekerjasama dengan negara anggota dan Gagasan Ekonomi ASEAN. Malaysia merumuskan prosedur operasi standard meluas ASEAN. Rakyat menyokong pakej melancong dalam negeri dan hubungan rakyat Malaysia semakin erat akibat pelancongan negeri. Tuntasnya, COVID-19 telah memberi kesan yang buruk kepada industri pelancongan. Oleh itu, berbagai pihak telah mengambil langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Kerjasama antara rakyat dan kerajaan telah menyebabkan semangat nasionalisme semakin kentara di Malaysia.
Sekian sahaja daripada bahagian saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Sing Sini. Nombor matrik saya lah 277803. Bukan itu sahaja, akibat daripada penyebaran wabak COVID-19, industri perkhidmatan di negara kita telah dijejaskan. Disebabkan oleh SOP, pusat hiburan seperti pub, bar, karaoke dan panggung wayang telah dilarang untuk beroperasi. Ini telah menyebabkan mereka mengalami kerugian yang amat besar. Buktinya, ramai premis perniagaan bar dan karaoke di Kota Kinabalu, Sabah telah menamatkan perniagaan mereka kerana tidak mampu membayar sewa kedai, kadar bayaran dan gaji pekerja yang amat membebankan. Oleh itu, majikan telah mengurangkan kerugian mereka dengan memecat pekerja mereka. Selain itu, bagi panggung wayang seperti TGV Cinema, prestasi perniagaannya telah menurun sebanyak 90% dan ke atas dan sebanyak 300 pekerja telah dipecat. Jadi, bagi mengatasi kesan ekonomi yang dihadapi oleh pusat hiburan, pihak kerajaan telah memberikan kebenaran kepada peniaga pusat hiburan untuk berniaga semula, tetapi dengan syarat yang tertentu. Selain itu, pemilih bagi pusat hiburan seperti bar dan karaoke juga gigih berusaha untuk membagi semula prestasi perniagaan mereka. Contohnya, sebuah bar di Ipoh yang dinamakan Just Wine telah memberikan diskaun sebanyak 20 hingga 30% kepada pelanggan mereka. Bagi panggung wayang pula, GSC Cinema telah membekalkan perkhidmatan GrabFood di 8 buah panggung wayang di Kuala Lumpur. Pelanggan boleh membuat pesanan makanan seperti popcorn, nugget dan ayam goreng. Di samping itu, mereka juga melancarkan platform e-commerce iaitu Keepsake di mana pelanggan boleh membeli produk GSC yang termasuk koleksi filem yang terkini. Jelaslah tindakan yang diambil ini amatlah berkesan dalam menyelesaikan masalah ekonomi dalam pusat hiburan akibat daripada penyebaran COVID-19 ini. Justru itu, keadaan ekonomi dalam industri perkhidmatan pengangkutan juga merosot akibat daripada penyebaran wabak COVID-19 ini. Semua perkhidmatan pengangkutan awam boleh diteruskan sepanjang PKP, tetapi jumlah penumpang adalah dihadkan. Contohnya, perkhidmatan LRT, MRT dan bas hanya boleh membawa separuh daripada jumlah yang dipenuhi dalam setiap gerabat. Perkhidmatan bas dan teksi juga tidak dibenarkan untuk merentasi daerah. Ini telah menyebabkan sumber pendapatan individu yang terlibat dalam sektor ini merosot. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ekonomi ini, pihak kerajaan telah bercadang untuk melaksanakan projek seperti projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru dan projek sistem transit rapid. Dengan ini, kapasiti pengangkutan dan ekonomi sektor pengangkutan dapat ditingkatkan. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga memperkenalkan program MY30 dan PAS perjalanan tanpa had. Ini dapat menggalakkan rakyat supaya banyak menggunakan pengangkutan awam. Hal ini kerana jika banyak rakyat menggunakan pengangkutan awam, prestasi ekonomi dalam sektor ini boleh bertambah baik. Seterusnya, perkhidmatan pengangkutan udara adalah aktiviti yang paling dijejaskan dengan teruknya. Hal ini kerana syarikat penerbangan sama ada global atau domestik di negara kita telah dihad dan dihentikan. Oleh itu, syarikat penerbangan telah mengalami kerugian yang amat besar. Dengan ini, mereka telah memecat dan memotong gaji pekerja mereka. Buktinya, sebanyak 4.8 juta pekerja syarikat penerbangan seperti juruterbang, pramugari, pramugara dan sebagainya telah hilang pekerjaan mereka. Jadi, bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh sektor pengangkutan udara ini, Ketua Pengawal Eksekutif AirAsia telah menggunakan platform AirAsia.com dengan mempromosikan perjalanan domestik yang lebih berpatutan kepada rakyat. Selain itu, pihak kerajaan telah menetapkan MAHB dalam mengurangkan caj pendaftaran dan menawarkan pinjaman kepada syarikat penerbangan sama ada secara menyeluruh atau separuh.
Jelaslah, dengan cara ini, syarikat penerbangan boleh menyelesaikan masalah defisit dengan pinjaman kerajaan. Di samping itu, penyebaran COVID-19 juga membawa kesan ekonomi kepada sektor pengangkutan maritim. Sepanjang PKP, bilangan pengangkutan maritim menjadi semakin berkurangan dan dipaksa menghentikan operasi mereka. Ini telah menyebabkan ekonomi dalam bidang ini merosot dan mengalami kerugian yang tinggi. Jadi, bagi mengatasi masalah ekonomi ini, pengusaha maritim telah menerapkan teknologi di dalam sistem perkapalan bagi menghentikan penyelidikan kapal secara manual. Contohnya, teknologi seperti radar atau AIS telah dipraktikkan dalam memantaukan pergerakan kapal. Tegaslah, langkah yang diambil oleh pihak kerajaan amatlah berkesan dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Masyarakat juga sedar bahawa langkah dalam memulihkan ekonomi negara selepas pandemik COVID-19 bukan hanyalah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja, tapi juga kewajipan mereka sebagai seorang rakyat. Inilah perbincangan saya. Sekian, terima kasih. Konklusinya, COVID-19 telah mengakibatkan ekonomi Malaysia, terutamanya industri penternakan, industri akuakultur, industri pelancongan, sektor pertanian, industri pembinaan, industri kecil dan sederhana, sektor perkhidmatan dan sektor pengangkutan mengalami kerugian yang teruk. Kadar pengangguran yang meningkat juga menjadi masalah terutama di Malaysia. Kerana hubungan COVID-19, kekurangan aliran pelanggan dan dana sehingga beberapa kedai menghadapi kemuflisan, kehadiran PKP juga memberi impak yang berkesan kepada mikroekonomi negara. Oleh itu, saya dan ahli kumpulan semua berharap semua rakyat boleh mematuhi SOP yang telah ditetapkan supaya COVID-19 boleh secepat mungkin dihapuskan dan berhenti penyebaran virus tersebut. Kami juga harap ekonomi negara boleh dibangkit semula secepat mungkin supaya kadar pengangguran dapat dikurangkan dan kadar kematian oleh COVID-19 boleh menjadi kosong. Terima kasih.